Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Hamid daripada FKKK, yang dihormati TDA kita Dr. Faizal, TDP Dr. Burhan, Cik Nizam Pawel daripada BPA, Dr. Razalan daripada FPPT, Profesor Madia dan peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir di bengkel Penyiasatan Akademik hari ini, dan terlebih dahulu saya ucapkan tahniah. Saya juga ingin mohon maaf kerana tidak dapat hadir secara fizikal hari ini kerana masih lagi berada di luar UTM dan juga Melaka. Walau bagaimanapun dengan teknologi ICT kita boleh berhubung dan bercakap secara virtual. Inilah kali pertama saya memberikan ucapan melalui YouTube, dan moga-moga di lain-lain waktu jika sekiranya saya tidak dapat hadir secara virtual, secara fizikal, maka secara virtual akan dilakukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, bengkel Penyiasatan Akademik ini diadakan adalah untuk sebagai satu ulang kaji, bukanlah untuk mengajar tuan-tuan bagaimana untuk menyelia ataupun menasihati pelajar-pelajar kita daripada mula tahun pertama dia masuk hinggalah tahun akhir dia tamat mengajar mereka. Jadi ini saya ingatkan bahawa ini adalah sesi ulang kaji, terutamanya kita nak update perkara-perkara berkenaan dengan polisi ataupun prosedur-prosedur yang baru, dan juga kita nak memberi penekanan kepada aspek-aspek yang selalu terlepas pandang, di mana contohnya pelajar-pelajar ni kadang-kadang mereka terlepas daripada KBA, walaupun dia dah KBA tetapi dia tidak dapat status KBA, ataupun mereka ni tersalah dinasihatkan, kemungkinan ada satu ataupun dua subjek yang mereka tertinggal, mereka tidak dinasihatkan untuk mengambil pada semester khas ataupun semester pendek. Jadi ini akan menyebabkan proses GOT terganggu. Ini kerap kali berlaku apabila kita bermesyuarat di KTS, SEA dan juga PB. Okey, apa sebenarnya objektif PA, Penyiasatan Akademik? Objektif Penyiasatan Akademik adalah untuk memberi nasihat dan juga bimbingan, panduan kepada pelajar. Semoga mereka ini boleh menjalani pengajaran dan pembelajaran dengan sempurna dan efektif sehinggalah mereka ini tamat. Bukan tujuan kita untuk memanjakan mereka ni. Kalau kita kaji tentang anatomi manusia, so manusia ini mempunyai otak kiri dan otak kanan. Tidak semua manusia menggunakan otak kiri dan tidak semua manusia menggunakan otak kanan. Dan ada setengah-setengah manusia menggunakan otak kiri dan otak kanan. Jadi sudah pasti bila kita lihat penggunaan otak manusia itu sendiri berbeza, maka enzim ataupun hormon yang ada dalam badan manusia ni juga berbeza, Oleh itu tidak semua manusia ataupun pelajar yang berada di UTM ini mempunyai karakter ataupun kebolehan yang sama. So ada pelajar yang boleh berdikari, ada pelajar yang boleh berdikari separuh, dan ada pelajar yang perlu
dibimbing dengan sepenuhnya. Seperti juga kita dengan kita sebagai manusia, sebagai anak, ya, kita kadang-kadang walaupun kita dah berumah tangga, kita perlukan nasihat dan juga bimbingan daripada mak ayah kita. Walaupun yang dah beranak pinak, kadang-kadang terpaksa menelefon ibu dan ayah di kampung untuk meminta bantuan, sama ada fizikal ataupun spiritual. Jadi dengan inilah, dengan itulah penasihatan akademik sangat penting diperlukan untuk memfasilitate perkara yang seperti yang saya cakap. Dan tidak semua pelajar sama, dan mereka perlukan bimbingan, bukan kita kata kita manjakan, tapi kita perlukan, kita perlu guide mereka supaya mereka tidak keluar daripada garis panduan akademik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, bengkel PA hari ini sangat penting. Orang-orang yang memberi taklimat pada hari ini adalah orang-orang yang berpengalaman, seperti Prof. Hamid yang telah melalui proses dunia pendidikan daripada dahulu lagi, ya, daripada UTM hinggalah ke UTM. Maka kita ambil peluang ini untuk berkongsi pengalaman dengan mereka, ya. Satu lagi perkara yang saya nak nyatakan ialah dan staf juga ada bertanya, adakah institusi lain menggunakan sistem PA ini, ataupun adakah institusi lain mempraktikkan sistem PA? So jawapannya ya. Walaupun universiti seperti universiti RU, seperti UTM, USM, mereka juga mempraktikkan sistem PA. So ini ada satu kajian daripada profesor di UTM, kajian berkenaan keberkesanan PA sebelum adanya sistem PA dan selepas ada sistem PA. Dan didapati bahawa daripada kajian tersebut sistem PA sangat diperlukan, dan keberkesanan sistem PA sangat memberangsangkan, iaitu selepas saja sistem PA dilaksanakan, prestasi pelajar meningkat tinggi dan motivasi pelajar juga meningkat tinggi, dan ini memberi kebaikan yang sangat bagus pada universiti. Jadi jawapannya bukan sahaja kita bukan sahaja UTM yang melaksanakan sistem PA, universiti yang besar juga ada melaksanakan sistem PA. Jadi perkara lagi ialah, ini pandangan saya. So jangan kita kisah siapa buat dan siapa yang tak buat. Yang pentingnya kita buat ni kerana Allah SWT, kerana tanggungjawab kita sebagai pendidik. Bila kita masuk dunia akademik, tanggungjawab kita ialah memberi ataupun membimbing generasi muda dengan sebaik mungkin, ya. Bukan kerana wang ringgit, tetapi kerana tanggungjawab sebagai pendidik. Bila kita kata pendidik ni, dia punya skop ni amat luas. Bukan saja mengajar subjek programming, tetapi mengajar pelajar menjadi manusia. Mengajar pelajar menjadi manusia yang baik, bukan menjadi orang. Orang ni dia punya tafsiran tidak begitu madani, ya. Orang mungkin kita boleh jadi, kita atas kesalahan pendidikan kita, orang tu boleh menjadi orang hutan, contoh. Jadi
pada pandangan saya memang ada suara-suara yang mengatakan kenapa bengkel PA ni diperlukan, ya, dah berapa kali kita adakan dan sebagainya. Tapi kita kena ambil positif bahawa bengkel PA ni bukanlah untuk menasihati tuan-tuan, tapi bengkel PA ini adalah sesi ulang kaji ataupun sesi kemaskini, prosedur-prosedur yang terkini, dan apa langkah-langkah yang pensyarah-pensyarah kena buat dan perkara yang tak perlu dibuat. Jadi sebagai penutupnya, saya rasa itu saja ucapan pembukaan saya pada bengkel PA hari ini. Semoga tuan-tuan dapat manfaat dan ilmu yang berguna daripada penceramah-penceramah yang hebat pada hari ini. Dan saya harap semua dapat mengikuti bengkel PA ini sehingga ke penghujung rancangan, ya. Dan saya sudahi dengan ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.